Assalamualaikum dan salam hormat. Bersama saya Muhammad Aziz Rahim dalam Berita Pagi Sarawak edisi Sabtu 1 Januari. Agensi Pengurusan Banjir di peringkat Kerajaan Persekutuan dan Negeri akan terus bekerjasama dalam memastikan permasalahan banjir dapat ditangani secara bersama. Menurut Setiausaha Persekutuan Dato' Amir Omar, kesepakatan antara kedua-dua pihak tersebut penting bagi membolehkan penduduk terjejas banjir dibantu dengan kadar segera. Dato' Amir Omar menjelaskan pelbagai perkara melibatkan bantuan ketika musim banjir perlu penyelarasan agar pelaksanaan bantuan berjalan lancar. Tindakan awal di peringkat pejabat daerah sebagai koordinasi bersama polis, JPAM dan juga bomba amat membantu bagi memastikan setiap perancangan dan pelaksanaan program dan aktiviti bagi mengatasi masalah banjir dapat kita laksanakan secepat mungkin. Dato' Amir berkata demikian kepada RTM selepas mengadakan lawatan ke Pusat Pemindahan Sementara Banjir PPS di Kampung Sebat Melayu Sematan. Beliau turut memberitahu pihak berkaitan juga akan mengenal pasti beberapa tempat baharu yang berpotensi untuk dijadikan PPS sekiranya berlaku peningkatan jumlah penduduk terjejas banjir. Dato' Amir menambah di setiap PPS akan disediakan pusat kuarantin khas bagi menempatkan mereka yang mempunyai gejala COVID-19 sebelum dihantar ke hospital atau pusat kuarantin terdekat. Benda ni agak penting kerana ianya membagi memastikan sesiapa yang kena COVID-19 dapat kita beri pengasingan dan seterusnya di tempat pada tempat yang sesuai. Ini merupakan langkah yang penting bagi kita untuk mengurangkan penyebaran COVID-19 dengan SOP yang telah kita tetapkan. Mengenai lawatan tersebut, beliau berpuas hati dengan tahap kesiapsagaan agensi pelaksanaan banjir di bahagian Lundu yang telah memastikan semua PPS bersedia menerima kemasukan penduduk terjejas banjir. Pasukan Gerakan Am PGA Sarawak merekodkan nilai rampasan lebih RM49.5 juta menerusi pelbagai operasi pasukan itu tahun lepas. Menurut Komander Brigade Sarawak PGA SAC Saini Bongkek memberitahu, daripada jumlah tersebut op kontraban menyumbang nilai rampasan tertinggi, kira-kira RM27,740,000 membabitkan 43 kes. SAC Saini Bongkek dalam kenyataan menjelaskan menerusi op libas pula sejumlah RM14,092,000 direkodkan yang membabitkan sebanyak 50 kes. Manakala op benteng COVID menyumbang nilai rampasan kira-kira RM7 juta menerusi 337 kes yang direkodkan tahun lepas dan op bersepadu khazanah merekodkan sejumlah RM705,418. SAC Saini bagaimanapun menambah menerusi op benteng, pasukan tersebut telah berjaya menahan seramai 402 individu yang terdiri daripada warga tempatan dan warga asing tahun lepas. Selain itu, katanya pasukan itu juga telah mengusir seramai 974 pendatang asing tanpa izin parti sepanjang tahun lepas. Sarawak berupaya membangunkan sistem pengangkutan secara lebih sistematik. Menteri Muda Pengangkutan Datuk Dr. Jerib Susil yakin sistem pengangkutan di negeri ini yang disifatkannya unik dengan adanya pengangkutan sungai mampu diurus oleh kerajaan negeri dengan lebih berkesan. But other facilities like road transport, we are talking about our ART and LRT and all, our bus system, and so all these things will come under the purview of the state government, and that will help us to streamline and to have a focus because the transport system in Sarawak is unique. Datuk Dr. Jerib bercakap kepada media selepas program kesedaran keselamatan jalan raya. Pada program itu, sejumlah 350 topi keledar diagihkan kepada pengguna jalan raya. Dalam pada itu, beliau turut mendedahkan sejumlah 875,169 kemalangan jalan raya 2020 melibatkan penunggang motosikal di Sarawak berbanding sekitar 500,000 kemalangan pada 2010. Kesemua pelaksana projek terutamanya projek-projek di bawah Kementerian Pembangunan Luar Bandar di daerah Limbang diingatkan agar melaksanakan tanggungjawab yang telah diamanahkan dengan sebaik mungkin. Perkara sedemikian ditegaskan oleh Timbalan Menteri Pembangunan Luar Bandar Datuk Hasbi Habibullah.
Tapi semua pihak mesti bekerjasama, agensi-agensi yang dipertanggungjawabkan, yang diamanahkan dan juga kontraktor-kontraktor yang telah pun diberi amanah untuk melaksanakan kerja ini juga sama-sama komitmen yang sama untuk memastikan delivery ini bagus, cantik jalan ini. Kerajaan telah pun berusaha, kerajaan negeri, kerajaan persekutuan telah pun macam-macam meluluskan, tapi belum ada yang selesai-selesainya. Jadi what's happening here to the delivery system? Jadi saya berharap benda ni janganlah, apalah artinya. Kerajaan dah bantu, nanti rakyat tak tahu, dia ingat kerajaan tak buat ini, tak buat kerajaan dah buat terbaik. Beliau berkata demikian kepada pemberita selepas melawat tapak jualan keluarga Malaysia di Tamu Limbang. Beliau yang juga ahli Parlimen Limbang menasihatkan agar semua projek yang telah diluluskan dan sedang dalam proses pembinaan ketika ini dapat disiapkan mengikut jadual yang telah ditetapkan. Sejumlah 67.4% penduduk di bahagian Miri telah menerima dos penggalak vaksin COVID-19 setakat Selasa lepas. Menurut Menteri Pengangkutan Datuk Seri Lee Kim Shin, peratusan tersebut meliputi 137,636 dari 205,297 penduduk yang layak menerima suntikan vaksin. Datuk Seri Lee Kim Shin dalam pada itu menyeru penduduk yang layak tetapi belum mendapat vaksin dos penggalak supaya segera berbuat demikian di pusat pemberian vaksin PPV yang berdekatan. Beliau memaklumkan orang ramai digalakkan mendapat suntikan vaksin COVID-19 terutama dos ketiga. Jelasnya menurut laporan dari Kementerian Kesihatan, dos penggalak dapat meningkatkan imuniti badan untuk melawan wabak COVID-19. Datuk Seri Lee berkata demikian selepas lawatannya ke PPV awam dan swasta baru-baru ini. Beliau memberitahu penduduk boleh mendapatkan dos penggalak vaksin COVID-19 mereka di PPV awam iaitu Klinik UTC Miri dan Klinik Kesihatan Tudan. Sejumlah 14 kes COVID-19 baharu telah dikesan di 9 buah daerah di seluruh Sarawak semalam. Kenyataan media Jawatan Kuasa Pengurusan Bencana Negeri JPBN Sarawak memaklumkan daripada jumlah kes tersebut, 12 kes berada dalam kategori 1 dan 2, manakala 2 lagi kes berada dalam kategori 5 iaitu menghidapi jangkitan paru-paru dan memerlukan alat bantuan pernafasan. JPBN berkata daerah Bintulu melaporkan jumlah tertinggi dengan 5 kes dan diikuti Pusak 2 kes. 9 daerah lain termasuk Kuching dan Telang Usan masing-masing merekodkan 1 kes baharu. Tiada kes kematian mahupun kluster baharu dilaporkan. Dalam pada itu, JPBN berterima kasih kepada Menteri Kanan Pertahanan Datuk Seri Hishamuddin Tun Hussein kerana telah menyatakan keyakinan terhadap usaha kerajaan negeri selama ini dengan memberi pengiktirafan bahawa Sarawak boleh beralih ke fasa 4 Pelan Pemulihan Negara PPN seperti yang dinyatakan dalam kenyataan media beliau. Jambatan Gantung Satok dibuka kepada orang ramai selama 3 hari bermula semalam sehingga esok. Menurut penolong pengarah elektrikal Jabatan Kerja Raya JKR Sarawak, Insinyur Andrew Wang Hock Lai, JKR membuat keputusan untuk membuka Jambatan Gantung Satok selepas mendapat permintaan daripada orang ramai. Insinyur Andrew memaklumkan jambatan berkenaan akan dibuka dari pukul 6 pagi sehingga pukul 12 tengah malam. Bagaimanapun beliau berkata jambatan gantung satu itu akan ditutup sepenuhnya pada 3 Januari untuk menyambung kerja-kerja penambahbaikan lampu-lampu jambatan berkenaan bagi fasa 2. Dalam pada itu beliau mendedahkan bilangan maksima orang yang boleh berada di atas jambatan telah dihadkan kepada 100 orang sahaja. Sehubungan itu, Insinyur Andrew mengingatkan orang ramai yang ingin mengunjungi Jambatan Gantung Satok supaya sentiasa berhati-hati semasa melalui jambatan tersebut dan perlu mematuhi arahan pegawai keselamatan. Selamat Tahun Baru 2022 kepada seluruh rakyat Sarawak. Tidak kira di mana saudara-saudari berada. Saya amat berharap Tahun Baru 2022 akan membawa lebih kejayaan kepada Sarawak dan rakyatnya dalam memajukan diri dan negeri yang tercinta. Dengan ini ingin
mengucapkan selamat tahun baru pada seluruh rakyat Malaysia ataupun keluarga Malaysia yang saya sayangi. Tahun baru 2022 ini bakal menjelang dan saya doakan agar kita dicurahi dengan cahaya perubahan dan sinar kegemilangan untuk menggapai wawasan kemakmuran bersama 2030. Sekian berita pagi Sarawak edisi 1 Januari. Keluarga Malaysia, terus patuhi SOP, jangan leka kerana COVID-19 ada dalam komuniti. Awasi keselamatan sepanjang musim tengkujuh. Yang sahih di Berita RTM. Assalamualaikum dan salam hormat. Jumpa lagi.